Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, hari ini hari Rabu bersamaan dengan 11 Ogos 2021. Okay, jadi untuk kelas kali ini kita akan sambung perbincangan latihan topikal kita. Okay, di mana pada kelas sebelum ini kita telah membincangkan ataupun mengulang kaji tajuk unit yang keempat, iaitu tajuk peratus. Okey, jadi tajuk peratus. Sekejap cikgu buka balik Jamboard. Okey, kamu boleh nampak dekat situ. Okey, pada kelas sebelum ini kita telah membincangkan unit yang keempat, kertas 1, iaitu tajuk peratus, di mana kita dah bincangkan ke 6 soalan. Okey, 6 soalan. Jadi untuk hari ini, untuk kelas hari ini kita akan teruskan lagi dengan kertas 2. Okey, kita akan teruskan dengan kertas 2, iaitu masih lagi tajuk yang sama, tajuk peratus. Okey. Jadi kita cikgu tulis sekejap tajuk peratus. Okey, peratus. Okey. Kertas 2. Kertas 2. Okey. Jadi bila kata kertas 2 ni, kertas 2 ni adalah soalan dalam bentuk penyelesaian masalah. Jadi bila soalan dalam bentuk penyelesaian masalah, kamu kena ingat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kita tanpa berlengah lagi, kita terus fokus pada soalan yang pertama. Okey, pada soalan yang pertama, minta volunteer untuk membacakan soalan 1A. Raja 1.1 menunjukkan jisim sekampit tepung yang dibeli oleh Puan Salma. Okey. A. Pada muka penimbang dalam Raja 1.2, lukis jarum penimbang bagi menunjukkan baki tepung setelah Puan Salma menggunakan tepung itu sebanyak 2.5 kg untuk membuat donat. Okey, terima kasih Sofia Afrina tadi yang baca. Okey, jadi itu soalan A. Okey, jadi cikgu ulang balik bacaan soalan tu. Rajah 1.1 menunjukkan jisim sekampit tepung yang dibeli oleh Puan Salma. Okey, jadi yang tu senang. Jadi kalau kita tengok pada rajah tersebut, okey, pada rajah tersebut, soalan 1A, soalan 1. Okey, soalan 1. Okey, jadi pada rajah tersebut dia bagi rajah ni, gambar satu kampit tepung. Okey. Okey. Dari situ cikgu buat lakaran lah. Okey, cikgu buat lakaran. Okey. Jadi dekat situ dengan mudah kita boleh tahu berapa jisim dia. Dekat situ dia tulis iaitu 5 kilogram. Senang saja. Dia menyatakan jisim tersebut dalam bentuk tag macam tu saja. Okey. Jadi di situ pada soalan A tu, arahan dia kata apa? Pada muka penimbang. Dekat mana muka penimbang tu? Okey, dekat sebelah sisi soalan tu kamu boleh nampak. Okey, muka surat 110 tu kan. Lupa nak nyatakan muka surat. Muka surat 110. Okey. Jadi pada muka penimbang dalam rajah 1.2, lukis jarum penimbang bagi menunjukkan baki. Nampak? Di situ kita dapat kenal pasti kata kunci ialah baki. Jadi baki tepung setelah Puan Salmah menggunakan tepung sebanyak 2.5 kg. Jadi ini lagi satu maklumat. Guna 2.5 kilogram. Okey, untuk membuat donat. Jadi di sini
apa yang perlu kita buat untuk mendapatkan jawapan yang betul. Di situ kita dapat lihat 2 markah. Soalan ni adalah 2 markah. Okey. Jadi bolehkah kita terus lukis jarum saja? Pada alat penimbang tu, bolehkah kita terus lukis jarum semata-mata? Okey, sedangkan soalan ni 2 markah. Jadi apa perlu buat? Pertama, kamu kena tahu berapakah baki. Jadi perkataan baki ni merupakan kata kunci untuk operasi apa? Minta respon? Tolak. Yes. Tolak. Okey. Jadi perkataan baki ini merupakan kata kunci bagi operasi tolak. Jadi apa yang perlu kita tolak? Iaitu jisim asal tepung yang sebelum digunakan, kita tolakkan dengan berapa yang digunakan. Jadi macam mana kita nak buat operasi tersebut? Kita nak tulis dalam bentuk lazim. Jadi bolehkah kita buat 5 tolak 2.5 macam tu? 5 kilogram tolak 2.5 kilogram macam tu. Boleh ke? Jadi di sini tak boleh. Kenapa salah? Yang ni salah. Kalau dari segi ayat matematik, memang kita akan kata 5 kilogram tolak 2.5 kilogram. Okey, tapi itu dari segi ayat matematik. Tapi dari segi bentuk lazim yang ni salah. Dekat mana salah dia? Okay, kesilapan dia ialah pada menyusun nombor. Jadi 5 kilogram tu adalah nombor bulat semata-mata. Jadi kita tahu kita nak tolak dengan nombor perpuluhan. Maka 5 ni kita kena tukar jadi perpuluhan tanpa mengubah nilai. Okey, jadi bagaimana kita nak jadikan nombor bulat tu jadi nombor perpuluhan tanpa mengubah nilai? Caranya ialah kita letakkan titik perpuluhan di sebelah kanan 5 tu dan letakkan sifar. Berapa bilangan sifar tu bergantung kepada nilai yang lagi satu. Contoh, kita nak tolak 2.5. Perpuluhan 5 tu adalah satu tempat perpuluhan. Jadi bermakna 5 perpuluhan tu kita kena letak satu sifar saja. Okey, jadi barulah kita buat dengan tolak dengan 2.5 dan letakkan unit kilogram. Okey. Jadi bila kita dah dapat tu, kita kiralah. Okey, kita kira tolak seperti biasa. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam dari 5 tinggal 4. Ini akan jadi 10. 10 tolak 5, 5. Okey, dan 4 tolak 2 akan jadi 2. Okey, jadi bila kamu dapat 2.5 kilogram ni, kamu akan dapat 1 markah dekat sini. Kalau dalam peperiksaan lah. Okey, jadi bolehkah kita terus tinggalkan jawapan macam tu saja? Tak boleh, sebab soalan ni 2 markah dan arahan dia kata pada muka penimbang. Muka penimbang tu dekat macam yang kamu nampak dekat buku kamu, dekat sebelah soalan tu ada gambar penimbang. Okey. Okey, jadi dekat situ ada inilah yang dikatakan muka penimbang. Okey. Jadi pada muka penimbang tu, okey, jadi di sini yang kita nak fokus sekarang ni. Macam mana kita nak tuliskan ataupun bagaimana kita nak lukiskan 2.5 pada muka penimbang. Jadi sekarang ni kita tengok sini. Okey, cikgu lakarkan cikgu lakarkan. Okey, bila nak melukis 2.5, kita kena tahu. Okey, kalau kamu dah memang cekap dengan ni tak ada masalah, tapi cikgu nak terangkan juga bagaimana nak melukis bagi murid yang tak kurang cekap, kurang mahir untuk menentukan tempat dia ni. Okey. Jadi cikgu tunjukkan pada kamu Okey. Pertama kita tengok dulu pada muka penimbang tu. Okey, cikgu lukiskan dulu ini sifar. Okey, di sini ni lakaran saja Okey, ni 1, dia tulis 1. Satu sini lagi.
Okey, di sini 2. Yang sifar ni kg Okey, dan begitulah seterusnya. 3 dan seterusnya. Tak payah cikgu tulis yang seterusnya. Okey, jadi perkara pertama, okey, kita nak lukis jarum penimbang ni dekat mana? Apa perkara-perkara penting yang kita kena kenal pasti? Pertama, kita kena tahu bilangan senggatan. Bilangan senggatan. Okey, ini perkara pertama. Macam mana kita nak tahu berapa senggatan? Okey, daripada nilai 1 kilogram tu, tak kisahlah mana-mana. Okey, cikgu tunjuk daripada sifar ni ke 1 sini. Maknanya ini adalah nilai untuk 1 kilogram. Okey, 1 kilogram, 1 kilogram. Kita dah tahu 1 kilogram tu adalah bersamaan dengan 1000 gram. Okey, itu yang kita dah tahu, yang kamu dah belajar dari darjah 4. Jadi, bagaimana kita nak tentukan? Kita kena tahu bilangan segatan. Jadi, kita nak kira bilangan segatan bermula daripada sini. Ini yang pertama kita kira. Jangan kira yang pertama tu daripada sifar tu. Jadi, pada yang pertama, okey, 1, 2, 3, 4, kamu kira sampai sini, sampailah ke angka 1 kilogram tu. Jadi bila kamu kira tu, kamu dapati ialah 10 senggatan. Senggatan. Okey, 10 senggatan. Jadi bila kita dapat tahu yang penimbang ni adalah 10 senggatan, jadi apa yang perlu kita buat? Okey, yang perlu kita buat, kita kena tahu satu senggatan tu bersamaan dengan berapa gram. Satu senggatan tu bersamaan dengan berapa gram. Jadi bila 10 senggatan, macam mana kita nak tahu? Okey, kita kaitkan dengan hubungan antara unit ni. Okey, 1000 bahagi dengan 10. Jisim bahagi dengan senggatan. Jadi kita potong tu, kita dapatlah. Jadi bermakna satu senggatan bersamaan dengan 100 gram. Okey. Jadi tu dah pembayang dah tu. Jadi itu yang pertama, kita kena tahu bilangan senggatan dan kita kena tahu dalam bilangan senggatan tu kita tahu satu senggatan tu berapa nilai dia. Dalam penimbang ni dia ada 10 senggatan, dia ada penimbang yang 10 senggatan, ada penimbang yang 5 senggatan, ada penimbang yang 4 senggatan dan ada penimbang yang 2 senggatan. Jadi kita kena tahu yang ni. Okey, jadi bila kita dah tahu satu senggatan tu bersamaan dengan 100 gram, kemudian kita tukar unit. Okey, perkara yang kedua, kita tukar unit. Tukar unit. Kalau yang mana dah cekap, tak tukar unit pun tak apa. Itu bagi murid yang dah cekap. Yang belum cekap, dia tukar. 2.5 kg bersamaan 2,500 gram. Okey. Jadi bila kita dah tahu dah jumlah jisim ataupun baki tepung tu ialah 2,500 gram. Jadi sekarang kita carilah dekat mana 2,500. Okey, kita tahu, tengok sini cara cepat dia. Kita tahu setiap 1 kilogram ni ialah 1,000. Jadi daripada sifar ke 1 bermaksud 1,000. Daripada 1 ke 2 ada lagi 1,000. Maknanya dah 2,000. Jadi barulah bila kata 2,000 ni kita dah dapat, barulah kita cari dekat mana 500 tu berada dekat mana. Kita dah tahu tadi, satu senggatan 100. Jadi daripada 2 ni kamu kira. Senggatan pertama 100, 2,100. Senggatan kedua 2,200. Senggatan ketiga 2,300. Senggatan keempat 2,400. Senggatan kelima 2,500. Maka kamu lukislah. Okey, lukisan cikgu ni ataupun lakaran cikgu ni mungkin tak sama macam dalam tu lah, tapi kamu kena tahu senggatan tu dekat mana. Jadi bermakna antara 2 dengan 3 ni senggatan yang kelima.
Senggatan yang ke-5. Jadi kamu buatlah anak panah dekat situ. Pastikan guna pembaris lah masa buat anak panah tu. Okey. Jelas soalan A, maknanya markah yang kedua ialah pada melukis jarum tu dengan betul. Ini lagi satu markah. Markah pertama pada pengiraan tadi kita dapat dengan betul 2,500 gram ataupun 2.5 kilogram. Itu markah pertama. Markah yang kedua pada melukis jarum. Penimbang tu dengan betul. Okey. Jelas untuk soalan 1A? Minta respon. Jelas. Okey. Terima kasih. Selesai untuk soalan 1A. 2 markah cikgu jelas terangkan pada kamu dengan terperinci lah. Bagaimana nak mendapatkan baki, bagaimana nak menentukan nilai senggatan. Okey, jadi bila dah selesai soalan 1A, kita beralih pada soalan B. Okey, minta siapa pula untuk volunteer baca soalan B? Siapa? Sebut nama dulu. Sama saya. Okey. So, orang lain tak ada biasanya Sofia je. Okey, tak apa. Dah orang lain tak nak baca, bagi Sofia lah baca. Okey. Sofia boleh baca? Puan Salma menggunakan 25% daripada baki tepung itu untuk membuat kek. Hitung jisim dalam gram tepung yang digunakan untuk membuat kek itu. Okey, terima kasih Sofia. Jadi itu soalan B. Okey, soalan B. Ya, cikgu tu warna putih. Okey, soalan B ni dia kata apa? Okey, untuk soalan B dia kata Puan Salmah menggunakan. Okey, jadi Puan Salmah gunakan 25% daripada baki tepung. Baki tepung. Sorry. Okay, 25 daripada baki tepung untuk membuat kek. Tadi dia buat donat. Dia buat donat 2.5 kilogram ataupun 2,500 gram. Okey. Jadi daripada baki itu, okey, dia gunakan 25% daripada baki tepung. Jadi di sini kata kunci dia. Okey, di sini adalah kata kunci dia. 25% daripada baki. Jadi ini kata kunci yang perlu kita tandalah, yang perlu kita teliti untuk dapatkan tu. Okey, dapatkan jawapan tu. Jadi 25% daripada baki tepung untuk membuat kek. Okey. Hitung jisim dalam gram. Dia nak jawapan tu dalam gram. Jadi kata kunci tu dia nak dalam gram. Dalam gram tepung yang digunakan untuk membuat kek itu. Jadi dia suruh cari jisim tepung dalam unit gram untuk buat kek. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey. Jadi di sinilah kata kunci yang cikgu gariskan dengan warna merah tu. Seperti yang cikgu dah terangkan pada kamu, cikgu dah bagi tahu pada kamu pada kelas-kelas online sebelum ni dan juga pada kelas bersemuka pada awal tahun hari tu. Bila kita nampak peratus daripada, jadi peratus ni kita perlu tukar jadi pecahan. Menukar peratus jadi pecahan itu adalah kemahiran tahun 4 yang kamu dah belajar. Okey, daripada ni pula, ini adalah kata kunci bagi operasi darab. Okey, nak darab dengan berapa? Baki. Ini kata kunci. Itu sebab yang cikgu gariskan ni, ini dia punya keyword dia. Okey, jadi bila kita nak buat pengiraan, pastikan kita buat seperti yang pada garisan tu lah kata kunci tu. Jadi 25% tu tukar jadi pecahan, kita akan dapat 25/100. Ini kemahiran asal. Okey. Kemudian yang kedua daripada ni kita buat darab.
Okey, kita nak darab dengan berapa sekarang ni? Itu persoalan dia. Jadi kita darabkanlah dengan baki. Tadi pada soalan A kita dah tahu berapa baki tepung dia tu. Berapa yang digunakan dan berapa baki dia kan. Jadi kita gunakan nilai yang tu. Jadi kita darablah dengan 2,500 gram. Jangan buat 2.5. Boleh juga tapi itu kena tukar unit lah nanti sebab soalan tu dia nak jawapan dalam unit gram. Sedangkan kalau 2.5 tu itu adalah dalam unit kilogram. Jadi kita terus tukar unit jadi unit gram. Okey, setakat ni boleh follow, minta respon. Boleh faham tak? Faham. Bagus, terima kasih pada yang respon tu. Okey, jadi apa yang kita buat seterusnya? Di sini kita buatlah seperti biasa. Yang ni cikgu dah selalu sebut. Okey, jadi bila kita nampak ataupun dapat bentuk yang macam ni, pecahan darab dengan nombor bulat, jadi kita boleh guna mansub, iaitu potong sifar. Sifar ni kita potong dengan sifar ni. Ada lagi sifar. Sifar ni kita potong dengan sifar ni. Sekarang sifar dah tak ada dah. Okey, dan pada pecahan ni pula penyebut dia dah tinggal satu. Bila penyebut dah tinggal satu, kita boleh abaikan penyebut dia ni. Yang kita boleh fokus adalah pengangka darab iaitu 25 darab dengan 25. Jadi ini yang kita perlu buat pengiraan lah. Jadi kita buatlah pengiraan dalam bentuk lazim. 25 darab 25. Kamu carilah ruang yang sesuai lah pada buku kamu tu. Jadi 5 darab 5, 25. Okay, 2 ni kita bawa ke atas. Okay, 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. Jadi 12. Okay, kita nak darab dengan 2, kita letak sifar dulu. Okay, jadi 5 darab 2, 10. Sifar kat sini, 1 dekat sini. Okay, 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Jadi 500. Kita tambahkan yang ni, kita akan dapat 625. Jadi 625 ni adalah 625 gram. Okey. Boleh faham? Soalan B, tak respon? Boleh. 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 Terima kasih Kiasati, terima kasih Sofia dan terima kasih Adib atas respon tersebut. Okey, jadi selesai dah perbincangan kita untuk soalan 1. Okey, sekarang kita boleh teruskan dengan soalan 2. Okey, cuba baca soalan 2. Siapa-siapa respon? Okey, Muhammad Adib, baca. Jadual 2 menunjukkan peratusan baju kurung mengikut warna yang terdapat di sebuah butik. Peratusan baju kurung berwarna merah tidak ditunjukkan. Okey, baca. Okey, soalan A. Terdapat 300 helai baju kurung di butik itu. Hitung peratusan baju kurung berwarna merah di butik itu. Okey, terus dah halang-halang terus baca soalan B sekali Adib. Berapakah nisbah bilangan baju kurung kuning kepada jumlah keseluruhan baju kurung di butik itu? Okey, terima kasih Adib. Okey, jadi di sini kalau ikutkan soalan 2 ni dia ada gabungkan dengan tajuk-tajuk yang lain. Dengan tajuk-tajuk yang lain. Okey, jadi mari kita lihat dulu apa dia. Okey, cikgu lukiskan dulu. Okey, ni soalan 2. Soalan 2 pertama, okey, dia kata jadual 2 menunjukkan peratusan baju kurung mengikut warna yang terdapat di sebuah butik. Jadi peratusan baju kurung berwarna merah tidak ditunjukkan. Okey, cikgu lukiskan. Cikgu lukiskan ataupun cikgu tuliskan jadual tersebut. Okey, warna baju kurung.
Okey, warna baju kurung. Okey, kemudian peratusan. Bawah dia tu peratusan. Okey. Dan di sini buatlah garisan dia. Dia ada bagi garisan. Okey. Okey, di sini. Okey. Lakaran sajalah. Okey, kemudian mula-mula dia bagi warna merah. Merah ni dia tak bagi tahu berapa peratus. Okey, kemudian putih. Putih. Putih dia bagi tahu 25%. 25%. Kemudian dia bagi kuning. Kuning dia bagi 8%. 8%. Dan seterusnya ialah warna biru. Biru iaitu 30%. Okey. Jadi soalan A, lepas tu dia kata terdapat 300 helai baju kurung di butik itu. Jadi maklumat yang tu ialah dia bagi tahu tentang jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan baju kurung. Okey. Jumlah keseluruhan baju kurung ialah apa? 300 helai. Ataupun 300 pasang. 300 tu maksudnya ada warna biru, ada warna kuning, ada warna putih, ada warna merah. Jadi itu maklumat dia. Okay, soalan A, hitung peratus baju kurung berwarna merah di butik itu. Okey, jadi soalan A, dia tanya berapa peratus untuk warna merah ni. Okey, jadi untuk dapatkan peratus merah, yang ni cikgu dah ajar, cikgu dah terangkan tentang peratus kontra. Okey, iaitu peratus kontra. Cikgu dah terangkan pada kamu, cikgu dah bagi tahu. Jadi peratus kontra ni macam mana nak dapatkan peratus kontra? Cukup senang. Okey, bila kata peratus, nilai dia mesti 100%. Jadi macam mana nak dapatkan peratus kontra? Cara dia cukup senang. Yang mana dah tahu tu okey, fine, tak ada masalah. Yang mana masih lagi tak faham ataupun terlupa. Cara dia ialah keseluruhan tu iaitu 100%. Okey. Kita tolakkan dengan peratus yang dah dinyatakan. Peratus yang dah dinyatakan putih 25%. Jadi kita tolakkan 25%. Lepas tu tolak lagi dengan kuning 8%. 8%. Lepas tu tolak lagi dengan biru 30%. Okey. Jadi ini cara nak dapatkan peratus kontra. Jadi bila kita dah dapat tu, kita kira, kita dapatlah 100 tolak 25, kita akan dapat 75. 75 akan tolak dengan 75 tolak 8, kita akan dapat 67. Okey, 67 tolak 30, kita akan dapat 37. Jadi untuk merah ni ialah sebanyak 37%. Tulis kat sini. Okey. Soalan tu satu markah. Bila soalan satu markah, kamu boleh congak terus bagi jawapan. Kalau tak boleh congak, buatlah pengiraan. Tak ada masalah pun buat pengiraan tu. Okey, selesai soalan A. Ada yang nak tanya ke untuk soalan A? Tak ada. Ada. Okey, so far semua boleh faham. Okey, jadi maknanya kalau tak ada apa soalan, kita beralih pada soalan B. Okey, soalan B dia kata apa? Dia kata berapakah nisbah? Jadi soalan B ni dia ada kaitan dengan, dia kaitkan dengan tajuk nisbah. Berapakah nisbah bilangan baju kurung kuning? Dia nak nisbah bilangan. Jadi dia nak tengok kata kunci dia nisbah bilangan. Bilangan.
berapakah nisbah bilangan, okey, baju kurung kuning kepada apa? Kata kuning kepada keseluruhan. Okey. Jadi dia di sini ada dua cara untuk selesaikan. Pertama, tengok sini. Kita kena tahulah berapa bilangan warna kuning ni. Macam mana kita nak tahu bilangan warna kuning? Pertama kita tengok balik pada jadual ni tadi. Kuning ni dia bagi peratus je. Okey, kuning dia bagi peratus. Sedangkan soalan tu dia nak bilangan. Jadi macam mana nak tahu berapa helai baju kurung warna kuning? Macam mana kita nak tahu? Jadi cara nak tahu bilangan tu kita buat macam biasa kita buat, iaitu peratus darab dengan keseluruhan. Macam soalan ni tadi lah kot. Macam soalan ni tadi, soalan B ni tadi. Okey. Okey, jadi kita dah tahu kuning tu 8%. 8% daripada keseluruhan. Keseluruhan tu berapa? Dia dah bagi tahu dekat soalan tu terdapat 300 helai baju kurung di butik itu. Jadi seperti yang cikgu dah catat dekat sini tadi, jumlah keseluruhan baju kurung tu ialah 300 helai. Jadi bermakna 8% daripada 300 helai. Jadi daripada sini kita buatlah pengiraan dia. Peratus tukar jadi pecahan bermakna 8/100. Tak susah nak tukar peratus jadi pecahan. Okey. Lepas tu daripada adalah kata kunci untuk operasi darab. Darabkan dengan 300. Cukup senang. Jadi yang ni kita nampak sifar. Sifar ni boleh potong dengan sifar ni. Sifar ini kita boleh potong dengan sifar ni. Jadi penyebut dah tinggal satu, kita boleh abaikan. Jadi yang kita kira ialah 8 darab dengan 3. Jadi 8 kali 3 dengan mudah kamu boleh dapat, iaitu 24 helai. Okey. Jadi adakah ini jawapan dia? Belum lagi. Dia nak nisbah. Bila kata nisbah, kita tulislah dalam bentuk nisbah. Iaitu kuning, kita dah tahu, okey, kuning ialah okey, guna color lain. Okey, jadi kuning tadi, okey, kuning ni, okey, kita tulis dulu 24. Okey, nisbah kena buat bentuk noktah bertindih. Keseluruhan kita dah tahu ni tadi, iaitu 300. Jadi 24 nisbah 300. Jadi kalau kita tengok 24 nisbah 300 tu, itu satu nilai yang agak besar. Jadi di sinilah kamu kena kecilkan dia. Jadi nak kecilkan macam mana? Okey, macam yang ni kena guna sifir lah. Contoh cikgu buat macam ni. Jadi kamu boleh buat 24/300. Okey, kita guna cara macam biasalah nak kecilkan. Okey, kita tengok kedua-dua ni ialah nombor genap. Jadi kita boleh bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Jadi 24 bahagi 2 akan jadi 12. 300 bahagi 2 kita akan dapat 150. Okey, tak muat sini, cikgu pergi yang berikutnya. 12/150. Okey, betul tak? 12/150. Yes, betul tadi. Okey, jadi masih lagi kedua-dua ni masih lagi nombor genap. Jadi bila nombor genap, kita boleh lagi bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Jadi bila 12 bahagi 2 kita akan dapat 6. Okey, 150 bahagi dengan 2 kita akan dapat 75. Okey. Jadi apa lagi yang kita boleh buat? Kita nampak. Boleh tak lagi kita bahagi dengan 2? Tak boleh. Sebab apa?
Sebab atas ni boleh bahagi dengan 2 tapi bawah ni tak boleh. Jadi tak boleh bahagi dengan 2, boleh tak kita boleh bahagi dengan 3? Jawapan dia kalau kita tengok 6 adalah gandaan untuk 3. 75, adakah 75 ni gandaan bagi 3? Jadi kalau kita congak, oh ya betul. Jadi sebab bila kita buat 75 bahagi dengan 3, dia boleh dibahagi dengan tepat. Contohnya 2 kali 3, 6, tolak, ada bagi 1, 5, 15, 5 kali 3, 15. Jadi kita boleh dapat kat situ. Okey, jadi bermakna ini boleh bahagi dengan 3 pula, kedua-dua ni. Okey, jadi bila bahagi 3, kita dapat 6 bahagi 3, kita akan dapat 2. Okey, 75 bahagi 3, tadi kita dah buat kat sini, kita akan dapat 25. Okey, jadi bila kita dah buat tu, boleh tak dikecilkan lagi? Dah tak boleh. Jadi jawapan akhir dia ialah, jangan tinggalkan jawapan macam ni. Ini jawapan dalam bentuk pecahan. Sedangkan soalan ni dia nak nisbah. Jadi tulis semula dalam bentuk nisbah, iaitu 2 nisbah 25. Okey, itu satu cara. Apa cara lain? Cikgu tunjukkan lagi satu cara. Okey, kita nak jawab soalan yang sama, soalan B ni, tapi tadi kita cara yang tadi tu cikgu tunjukkan, kita tukarkan kita dapatkan baju kurung warna kuning ni, jadikan dia daripada peratus jadikan bilangan. Kita dapat 24. Lepas tu baru kita tukar jadi nisbah. Itu cara pertama. Cara yang lagi satu ialah kita tak payah nak cari bilangan. Kita tak payah cari bilangan. Kita terus gunakan peratus pun boleh juga. Kita dapat lihat dekat jadual tu, kuning tu dia 8%. Kuning ialah 8%. Okey. Jadi macam mana cari cepat dia? Kita terus, okey, keseluruhan tadi berapa? Jangan kita ambil bilangan. Kalau bilangan kita akan lihat kalau 300. Tapi kita nak keseluruhan dalam bentuk peratus. Sebab atas ni dalam bentuk peratus. Jadi keseluruhan dalam bentuk peratus ialah 100%. Tu dia. Jadi kita buatlah 8 nisbah 100. Jadi daripada situ kita nak kecilkan. Bila kita kecilkan, kita tak dapat nak buat ataupun tak cekal sipir, kita buat dalam bentuk pecahan. 8/100. Okey, bahagi 2 sebab kedua-duanya adalah nombor genap. Jadi 8 bahagi 2 kita akan dapat 4. 100 bahagi 2 kita akan dapat 50. Okey. Masih lagi boleh dibahagi dengan 2. Jadi bahagi dengan 2. Sebab kedua-duanya masih lagi nombor genap. Jadi 4 bahagi 2, 2. 50 bahagi 2, 25. Jadi 2 dengan 25 tak boleh nak bahagi dengan 2 dah. 25 ni tak boleh bahagi dengan 2. Okey, nak bahagi dengan 3 pun tak boleh juga sebab 2 ni tak boleh bahagi dengan 3. Jadi jawapan akhir dia ialah 2/25. Kita tulis dalam bentuk dalam bentuk nisbah, 2 nisbah 25. Nampak ni. Jadi yang ni lebih ringkas lah pengiraan dia. Kalau yang ni tadi 2 nisbah 25, kalau yang tadi pun sama juga. 2 nisbah 25. Sama je. Okey, jadi tak ada beza dekat situ lah. Okey, jadi itu adalah soalan perbincangan kita untuk hari ini. Jelas tak? Ada apa-apa pertanyaan? Jelas. Jelas tak ada apa-apa pertanyaan. Jadi kalau jelas tak ada apa-apa pertanyaan, kita stop perbincangan kita untuk 2 soalan hari ini. Jadi untuk kelas akan datang, okey sekejap